Jadi di dalam slide yang kedua ini adalah berkenaan tentang zuriat. Ya, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai impian untuk zuriat yang saleh dan salihah, ya, yang ingin mempunyai zuriat sekiranya belum ada lagi, maka inilah doa yang kita nak panjatkan kepada Allah. Ya, di tangan saya ini ada doa mohon keturunan yang baik. Baik, sebelum kita nak tilawah bersama-sama doa ini, pertama sekali kita nak tahu latar belakang doa ini, yakni doa ini diucapkan oleh Nabi Zakaria alaihi salam ketika mana Nabi Zakaria berasa kagum bagaimana Maryam alaihi salam boleh mendapat rezeki tanpa disangka ketika Maryam alaihi salam duduk beribadah di dalam mihrabnya. Ketika mana melihat keajaiban demi keajaiban yang diperolehi oleh Maryam, maka Nabi Musa terdetik di hatinya sekiranya Maryam boleh memperolehi sesuatu yang mustahil, begitu jugalah dalam diri aku dalam umur yang lanjut mustahil untuk dapatkan anak, tetapi aku tidak pernah berputus asa untuk berdoa kepada Tuhanku agar aku mempunyai zuriat untuk menyambung dakwah ini pada masa tersebut. Jadi Masya Allah, perkara yang Nabi Zakaria lalui bersama Maryam itu memberi satu inspirasi untuk teruskan berdoa walaupun tak pasti bila Allah nak makbulkan. Jadi doa mohon keturunan yang baik ini adalah sebenarnya Allah nak memberitahu bahawa mereka yang lambat untuk mendapat zuriat itu adalah perkara yang telah dialami beribu-ribu tahun yang dahulu. Perkara itu adalah perkara yang normal hatta dialami oleh para Nabi dan Rasul, yang mana kalau ikutkan kedudukan mereka di sisi Allah itu sangat dekat, tidak ada penghalang pun untuk Allah makbulkan doa mereka. Tetapi oleh kerana Allah nak beritahu akan adanya umat selepas ini yang agak sukar untuk hamil, maka inilah menjadi satu motivasi kepada mereka jangan berputus asa ketika mana lambat dapat anak. Sebab kalau sebelum ini 20 tahun mereka tunggu dapat anak, 30 tahun mereka tunggu dapat anak, tetapi Nabi Zakaria alaihi salam yang paling dahsyat menanggung bebanan menunggu sampai bila aku nak boleh dapat anak. Ya, sampai umur lanjut dia, umur baginda sampai dah umur 100 tahun lebih baru Allah izinkan dapat anak. Jadi Allah nak kata kat sini, bebanan yang kita seseorang wanita sebagai contoh tanggung untuk lambat dapat anak itu tak setanding dengan betapa dahsyatnya perasaan amat sangat yang diharapkan oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Yang membezakannya adalah Nabi Zakaria alaihi salam mahu mendapat zuriat supaya meneruskan legasi dakwah baginda. Tetapi kita mungkin ada niat untuk dapat anak untuk disayang-sayang, untuk mengisi masa lapang ataupun untuk sebagai memeriahkan, memecah kesunyian antara hubungan suami isteri. Itulah yang mungkin membezakan mengapa doa kita tidak dimakbulkan lagi. Jadi dalam kali ini, doa untuk memohon zuriat keturunan yang baik, kita nak ikut standard Al-Quran. Bila kita niat nak dapat anak, anak ini bukan sekadar untuk anak, untuk aku sayang-sayang, cinta-cinta, manjakan, tetapi anak ini adalah untuk aku didik dan jadikan sebagai legasi untuk menyambung keturunan zuriat yang soleh. Ketika mana kita perbetulkan niat, insya-Allah sangat tak mustahil untuk Allah izinkan kita, ya, untuk wanita-wanita yang sedang tak hamil untuk boleh hamil insya-Allah. Ya, jadi doa ini sama-sama ya kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Ali Imran ayat 38, ya, Ali Imran ayat 38. Bagi yang ada kad doa, boleh terus cari di kad doa, ya, dan andai kata mereka yang tak ada kad doa, tak ada masalah, boleh buka rujuk Al-Quran surah Ali Imran ayat 38. Baik, kita akan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sudah bersedia ya? Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka
innaka sami'ud du'a. Terjemahannya berbunyi, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar, yakni menerima doa permohonan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkara pertama yang kita nak perbaiki bila kita nak doa bab zuriat ada dua perkara. Yang pertama, kita nak doa mudah-mudahan agar doa ini sampai ke standard Al-Quran. Yang pertama, perlu ada usaha daripada sisi kita, sisi pihak isteri dan sisi pihak suami, dan kita menepati piawaian doa dengan penuh pengharapan. Doa seolah-olah kita amat sangat memerlukan anak tersebut sebagai legasi kita. Ya, dan yang kedua, ketika mana kita berhajat kepada anak, ya, zuriat, jangan sesekali kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku anak perempuan, ya Allah kurniakanlah aku anak lelaki, ya Allah berikanlah aku anak kembar, kerana itu bukan yang diajar di dalam Islam. Apa yang diajar di dalam doa ini, nak minta kepada Allah kena minta zurriyatan tayyibah, zuriat yang baik paling minimum. Kalau tak saleh, sekurang-kurangnya dia baik dari segi syariat. Ya, daripada situ kita perbetulkan doa, insya-Allah, ya Allah suka doa itu, ya, dan Allah akan bantu untuk memakbulkan doa tersebut. Jadi seandainya kita mempunyai impian-impian, ya mungkin anak yang keempat mahukan perempuan, mungkin anak yang kedua mahukan lelaki, ya jadi semua itu luruskan balik niat, bukan sekadar kita nak tahu jantina, tidak. Yang kita nak minta ke Allah, tak kisah jantina apa, yang penting anak itu baik. Ya, kerana baiknya anak itu akan memberi kesan yang besar terhadap bahagianya kita di dunia dan di akhirat. Baik, kata kunci di sini yang saya ingin kongsikan dengan tuan-puan adalah habli. Perkataan hab itu sangat besar maksudnya. Kurniaan Allah yang Allah berikan tak setanding dengan apa yang diusahakan oleh manusia. Kurniaan yang Allah berikan atas rahmat Allah. Jadi apa yang kita boleh kongsikan bila kita doa kat sini, andai kata tuan-puan mempunyai anak yang sudah dewasa sebagai contoh, ya mungkin sudah bercucu, ya mungkin ada anak yang masih kecil lagi, jika kita nak berdoa kepada Allah, Rabbi habli min zurriyatan tayyibah, ya, habli ini adalah sekiranya tuan-puan mempunyai 4 orang cahaya mata, sekiranya 4 ini daripada Allah Ar-Razzaq. Tetapi kalau keempat-empatnya menjadi zurriyatan tayyibah, dia bermaksud daripada pemberian Allah Al-Wahhab. Sekarang ini kita nak transformasikan, kita berhajatkan agar anak-anak kita ini bukan sekadar rezeki daripada Allah Ar-Razzaq, tetapi daripada Allah Al-Wahhab. Ya, itu yang membezakan mengapa doa dalam Al-Quran ini sangat hebat, kerana apa yang kita ucapkan dengan kefahaman itu sangat-sangat precise. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kata kuncinya adalah tayyibah. Ya, minta doa anak yang baik, bukan minta anak jantina, perempuan atau lelaki ataupun kembar. Yang ketiga adalah sami'. Baik. Perkataan sami' ini adalah Asmaul Husna yang sangat-sangat istimewa. Ya, yang mana Nabi Zakaria konsisten menggunakan Asmaul Husna As-Sami' ketika mana mahu bercerita ataupun merayu merintih kepada Allah berbicara tentang zuriat. Ya, kerana apa? Kerana Sami' ini Allah nak beritahu, walaupun engkau tak lafazkan kepada aku, ia hanya menadah tangan dengan penuh pengharapan, aku maha mendengar hatta sekecil-kecil perkara bisikan hati dia dan apa yang ada di lintasan fikiran. Sekiranya mungkin ada doa-doa para ibu bapa yang tak terlafaz kepada Allah, bila kita menggunakan Allah As-Sami', insya-Allah, ya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui terhadap apa yang kita hajatkan kepada Allah. Ya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana sekiranya mempunyai zuriat ataupun belum ada lagi, kita tak nak dah ikut law of attraction, kita dah tak nak dah membayangkan kita ada anak itu, anak ini, tidak. Bayangan-bayangan ini boleh jadi tidak tepat, ia belum tentu memberi kebaikan dunia dan akhirat. Tapi kalau kita ikut doa cara Islam, doa first class, pasti Allah akan berikan barakahnya.